Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijak Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pastinya bila hari Ahad ni, paling best lah bangun hari Ahad. Ahad kalau cuti kan. Bangun-bangun je, makanan dah tersedia kan. Kalau duduk dengan mak lah. Kalau duduk dengan mak, makanan tersedia. Kari pap, cok kodok, apa lagi? Awak ni punya bayangan hari Ahad awak ni berbeza. Rindulah, rindu kampung. Cakap je lah nak work from home. Tak apa, itu okey, boleh buat. Tapi apa pun, seperti biasa hari Ahad ni kami akan bawakan kepada anda laporan-laporan berita yang berlaku dalam masa beberapa hari ini dan juga apa yang mungkin bakal berlaku di masa hadapan nanti, dalam mungkin Isnin atau Selasa nanti. Tapi biasanya hari Ahad pun Gigi, kalau mungkin Gigi bangun-bangun benda semua dah siap. Macam saya bangun-bangun pagi terus pergi pasar. Alah, malas. Malas cerita dia ni. Okey, teruskan. Okey, kalau pergi pasar kita lihat harga ayam ni kadang-kadang mungkin berbeza lah. Tapi kalau kita cerita pasal harga barangan di pasaran ni, indeks harga pengguna juga menunjukkan peningkatan. Jadi inflasi makanan juga meningkat 5.2%. Cuma kita tahu sebelum ini kerajaan ada kata nak menamatkan subsidi untuk bahan mentah untuk ayam. Tapi sebenarnya dan apabila harga ayam itu boleh dimaklumkan tidak diapungkan. Jadi ini bukan bermakna kerajaan buat U-turn. Ini istilah dia bila kerajaan tukar-tukar ketetapan ataupun polisi ini, orang panggil U-turn lah kan. Tapi kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apabila cakap pasal ayam, harga ayam ni bukan U-turn. Tapi sebenarnya kerajaan ambil kira rintihan rakyat. Okey, itu another perspektif. Okey, itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri sebab waktu tu Perdana Menteri kata harga ayam akan diapungkan. Tapi setelah mendengar pandangan rakyat, kerajaan hari ini adalah kerajaan mendengar pandangan rakyat. Jadi kerajaan buat keputusan untuk menerima pandangan tersebut yang menguntungkan rakyat. Jadi apa yang mereka lakukan, kalau kita lihat harga ayam tu tidak diapungkan sebab sebelum ini kalau kita orang kata lihat kembali apa yang dikatakan oleh Menteri Pertanian dan juga Industri Makanan Datuk Seri Rona Kiandi. Kita tahu harga ayam tu memang menjadi satu isu ketika ini. Ada yang masa tu ada kata naik, ada kata turun, ada yang kata kekal RM8.90, kemudian diumumkan harga baru bagi ayam. Betul? Okay. Betul, dan sebab sebelum ini kerajaan kata dah tak sambung lagi pemberian subsidi kepada penternak mulai 1 Julai. Yang ini dijangka akan mengakibatkan harga ayam itu mungkin meningkat apabila ia diapungkan. Ekoran berakhirnya kawalan ataupun skim kawalan harga maksimum ayam runcit ayam pada 30 Jun. Tak lama saja lagi. Tapi kerajaan tak jadi pula nak mengapungkan harga ayam itu. Tapi ialah kalau diapungkan harga itu, harganya mungkin boleh berubah-ubah sampai RM12 mungkin ikut ke market price, tapi RM15 pun boleh kalau diapungkan. Jadi sebenarnya ketika ini maksudnya bagaimana Hakim? Maksudnya harganya kita harapkan akan kekal lah. Tapi kita harapkan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Sebab kadang-kadang apabila satu polisi ataupun ketetapan kerajaan itu sudah dibuat, masih ada lagi pihak yang nak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Cuma apapun kita harapkan ini satu tindakan yang perlu kita mainkan tanggungjawab dan peranan kita. Kalau ada apa-apa, lapor kepada KPDN HCP. KPDN HCP ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Apabila bercakap mengenai harga siling ayam ni, KPDN HCP mereka akan melakukan sesi libat urus bersama dengan penggiat industri. Ini yang dikatakan oleh menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi yang menyatakan bahawa sesi libat urus itu diadakan sesulang pengumuman Perdana Menteri mengenai keputusan kerajaan untuk meneruskan penetapan harga siling ayam di pasaran. Jadi pertemuan dengan penggiat industri sebagai pemegang taruh dalam rantaian bekalan ayam di pasaran adalah antara lain bagi menentukan harga siling seterusnya, memandangkan penetapan sebelum ini dijadual berakhir pada Khamis depan, 30 Jun nanti ya. Jadi kita harapkan selepas 30 Jun, 1 Julai itu kita tengok harga ayam macam mana. Itu nanti kami akan hantar wartawan ke lapangan untuk melihat bagaimana, berapa harga ayam, berubah ke tak berubah. Itu yang penting sebab sekarang ini kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tadi tak diapungkan.
Tapi kita nak melihat bagaimana pemain-pemain industri ini. Mereka juga perlu diberikan perhatian kerana kalau harga makanan, dedak ayam, kos operasi sudah meningkat dan mereka tak boleh jual harga lebih tinggi, maksudnya berniaga rugi. Mana ada orang berniaga rugi? Rugi tu biasalah. Tapi kalau setiap kali berniaga kos operasi melebihi pendapatan, mungkin boleh tukar modul ataupun model perniagaan yang berbeza lah. Dan itulah sebenarnya kebimbangan kita ketika ini berkenaan dengan harga ayam. Kerana kalau kita tengok ayam, daging dan juga ikan, ayam merupakan saya kira harga barang mentah yang paling murah sekali, dan ketika ini harganya menjadi isu sebab ditetapkan standard harganya adalah RM8.90 sekilogram, dan juga kalau tak RM9.90. Tapi ketika ini telah pun diputuskan bahawa tidak akan diapungkan harga ayam, maka harga siling baru pada untuk ayam ini akan diumumkan dalam masa terdekat oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Dan pada masa ini kita tahu harga tetap maksimum runcit ayam adalah RM8.90 sekilogram, dan juga kalau ayam tu penuh semua ada kaki, tangan, kepala, hati, pedal semua akan harganya adalah RM9.90 sekilogram. Tapi itulah banyak perkara apabila kita bercakap soal kenaikan harga ni, ada yang meminta untuk macam okey, salah satu jalan keluarnya adalah automasi, tapi dalam sektor-sektor tertentu nak automasi macam mana ayam ni? Itulah. Tapi apapun kita harapkan ada perkembangan yang positif dalam sesi lebar urus antara KPDNECP, Kementerian Industri Asas Tani bersama dengan penggiat-penggiat industri ini agar mereka menjumpai atau menemui kata sepakat mengenai harga siling yang terbaru ataupun yang terbaik, harga yang orang kata akhirnya akan menguntungkan ke semua pihak. Nak untung banyak mungkin tak boleh, tapi mungkin dapat menguntungkan pengguna. Kita tidak terlalu terbeban ataupun terkesan dengan kenaikan harga bahan mentah di seluruh dunia. Ini global dan juga berniaga masih ada untung, tapi bukanlah untung sampai macam besok nak pergi haji balik hari kan. Itu maksudnya untung yang berlipat kali ganda. Tapi cakap pasal automasi ini, Gigi, apa lagi benda yang mungkin kalau digantikan dengan robot, yang boleh digantikan robot? Penyampai berita boleh ganti dengan robot? Boleh. Tapi tak boleh. AI lah. AI. Artificial, kecerdasan buatan. Tapi sekarang ni pun kita banyak kalau berita-berita ni pun bukan perlu digantikan, tapi lebih mudah di hujung jari untuk didapat. Okeylah, Gigi balik lah. Saya boleh buat seorang robot. Saya balik Melaka. Okey, ini cerita apa yang kami nak bawakan berkenaan dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang ada menyasarkan nisbah 192 unit robot bagi setiap 100,000 tenaga kerja manusia. 195. Okay. 195 robot kepada 10,000 tenaga kerja pada 2030. Ini yang dikatakan oleh menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baber. Setakat ini jumlah ataupun nisbah jumlah robot kepada tenaga kerja manusia hanya 55 unit nisbah dengan 10,000 orang. Teknologi robot ini berpotensi untuk dikembangkan, dan satu keperluan pada masa ini adalah teknologi robotik drone, Gigi. Dan kita tahu juga ramai sebenarnya talent-talent drone ini dekat Malaysia. Dan Majlis Sains Negara juga baru-baru ini telah meluluskan Robotic Talent Development Academy dengan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan di bawahnya, termasuk MOSTI dan juga Kementerian Pendidikan itu sendiri. Dan kata Adham Baber, kita bukan saja analisis keperluan semasa, tapi juga melatih bakat melalui akademi itu untuk pastikan nisbah robot kepada pekerja seperti yang dikatakan 195 robot kepada 10,000 pekerja. Pastinya sebenarnya dekat Malaysia ni banyak juga yang menghasilkan drone sendiri. Dah start ada kelas untuk membina drone, mereka drone itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat ni Hakim, bila bercakap mengenai ini, dikatakan juga the next language adalah coding itu sendiri kan. Itu sebenarnya kalau kita dah ada visi macam ni, pastikan kita terapkan terus dalam silibus pembelajaran kita. Kenapa tidak? Kenapa kita perlu tunggu? Kerana kalau saya tengok
silibus sekolah-sekolah private yang persendirian, mereka sudah ada subjek content creator. Menarik sekali kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mungkin sekolah kebangsaan ni jangan buat sebagai co-curriculum, tapi kita buat sebagai salah satu subjek yang kita wajibkan semua orang untuk, semua kanak-kanak, semua pelajar belajar coding demi masa depan negara juga. Subjek content creator. Betul. Menarik. Mungkin sekolah swasta ataupun sekolah swasta. Oh, menarik. Tak tahu pula. Baru tahu ni sebenarnya. Tapi apa pun pastinya itu pekerjaan masa hadapan lah. Sekarang ni pun dah ramai anak-anak muda yang umur belas tahun tanya cita-cita ni jadi apa? YouTuber, content creator, which is actually good sebab dia memberikan pulangan pendapatan yang apa kata? Besar juga. Besar, dan tapi dalam masa sama juga dia menuntut pemikiran yang kritis dan juga kreatif sebab buat konten. Konten ni macam-macam jenis konten. Takut nanti konten yang pelik-pelik pula. Yang penting konten itu memberi manfaat kepada penonton ataupun mereka yang membaca ataupun consume konten tersebutlah. Cuma apabila kita kena berfikir ni, kita juga risau. Sekarang ni apabila kita bergerak ke hadapan dengan penggunaan teknologi ni, tapi penjenayah ataupun orang nak ambil kesempatan ni sentiasa wujud. Cerdik mana pun dia ada je akal dia untuk nak menipu. Ini kes jenayah komersial. Kita cakap kes jenayah komersial ni pelbagai cara ataupun modus operandi yang digunakan untuk memperdaya mangsa, meyakinkan mangsa, memperdaya mangsa. Sebab kalau kita lihat data yang dilaporkan, ini data daripada PDRM, Ketua Polis Negara sendiri, Tan Sri Akris Sani, Abdullah Sani menyatakan bahawa daripada sepanjang tahun 2020 sampailah Mei lepas, dah 2 tahun lebih ni, ada lebih 70,000 kes jenayah komersial dilaporkan. Kerugian pula bukan sikit, 5.2 bilion ringgit. Ini kalau buat sekolah, berapa banyak sekolah boleh buat bilion ringgit ataupun memperbaiki infrastruktur pengangkutan awam kita dengan 5.2 bilion ringgit. Tapi dah terlepas kepada penjenayah sebab 68% daripada angka ini merupakan jenayah penipuan dalam talian. Maksudnya online scam yang telah dilaporkan, tetapi hanya sekitar 26,000 saja yang dilaporkan telah didakwa di mahkamah. Jadi angka ni besar, kata Ketua Polis Negara, dan kita perlu berikan perhatian untuk memastikan ia dapat dikawal supaya orang awam tidak terjebak dan terperdaya dengan jenayah dalam talian ini, Gigi. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat bahawa semakin tinggi teknologi itu, semakin maju teknologi itu, semakin banyaklah jenayah yang akan boleh berlaku. Tapi dalam masa ini, semalam juga saya ada tengok ada komen salah satu Twitter ataupun bekas saya kira mangsa lah juga lah, merupakan salah seorang mangsa scam. Dia kata bahawa mangsa ni seakan dibuat macam bola. Bila mereka ditipu di atas talian, mereka pergi ke pihak polis suruh laporkan kepada SKMM. Bila pergi ke SKMM minta laporan daripada bank. Bila pergi ke bank mahukan laporan daripada polis. Jadi sebenarnya siapa yang saya kira memegang kuasa penuh untuk menyiasat mereka yang menjadi mangsa penipuan di atas talian, kerana dalam masa yang sama sebenarnya bila kita cakap kita dah pun hantar satelit kita hari itu kan, dah terbang kan, pastinya teknologi kita nak bersedia untuk lebih cepat, lebih saya kira lebih maju. Dalam masa yang sama juga kita punya regulasi perlu diubah. Dan juga kita perlukan Suruhanjaya Jenayah Cyber itu sendiri untuk kawal penuh, siasat penuh kes-kes yang melibatkan jenayah di atas talian. Yang pasti selain daripada undang-undang, regulasi undang-undang, birokrasi itu juga perlu dikurangkan. Perlu ada clear direction ataupun jurisdiction pada badan yang tertentu ini untuk mereka. Okey, kalau kata kena tipu online, beli barang tapi tak dapat barang, ataupun kena tipu secara orang kata apa, e-dagang lah, e-commerce ni, siapa kita pergi? Kalau tak lagi love scam lagi. Itu masuk love scam pula, bagi transfer duit kepada putera-puteri daripada negara tertentu yang kita tak kenal, katanya kena overthrown lah. Itu antara modus operandi, cerita yang direka untuk meyakinkan anda. Tapi red flag dia pertama, kalau kata dia mula minta duit,
letak je lah telefon tu. Saya kadang-kadang bila kawan-kawan telefon kan, tiba-tiba cakap minta duit, saya letak je. Kawan-kawan. Kawan-kawan pun macam tu. Terus cop semua Takut kena scam dengan kawan. Tapi apa pun, okey, itu antara ceritanya lah. Banyak lagi laporan ni. Laporan penuh anda boleh baca di laman web kami di extraordinary.com. Selepas ni kita nak berehat sebab kita nak melihat kepada apa yang berlaku di luar negara. Dan sebenarnya banyak manfaat kalau kita ni kurus. Boy, kita tak. berehat dulu seketika. Lepas ni kita jumpa lagi. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi Hakim sebelum kita berehat cakap pasal kurus lah, mengata saya Tak. Saya gemuk. Bukan. Gigi tetap cantik, bijak, menawan. Kurus. Ya. Tapi saya susah nak menipu lah. Kadang-kadang kebenaran itu pahit. Tapi saya bukan cakap pasal Gigi. Sebab kita kebenaran yang pahit ni saya cakap mengenai keadaan kesihatan diri kita. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Wabi Khairi Jamaluddin ini, kesan bahawa terdapat peningkatan penyakit tidak berjangkit ataupun NCD ni boleh dilihat di mana ia akan turut ditambah dengan penuaan usia populasi. Jadi situasi itu akan menyebabkan sebahagian besar populasi di Malaysia ini akan terlibat dengan pelbagai faktor risiko dan mobiliti seperti obesiti serta diabetes. Ini apa yang dilakukan, kata beliau, berdasarkan statistik tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, 1 daripada 5 orang dewasa di negara ini menghidap diabetes. Maksudnya sekitar 3.9 juta individu ataupun 18% daripada keseluruhan populasi di negara ini ada diabetes. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya pun ia sebenarnya meningkat, Gigi, dan ini satu perkara yang dia tidak berjangkit. Macam contoh diabetes ni tidak berjangkit, NCD, penyakit tidak berjangkit ringkasnya. Tapi ia akan data tu dilihatlah orang yang besar biasanya dia akan bawa sekali mungkin penyakit 3 serangkai orang kata. Betul tu. Tapi dalam masa yang sama juga kita tengok kat sini satu lagi poin ialah populasi warga emas itu sudah meningkat dalam negara kita. Ini bermakna bahawa golongan muda dalam negara kita ni berapa sajalah. Kalau golongan warga emas lebih ramai daripada golongan warga muda, dan apa yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit NCD ini membawa kepada, saya kira, kesan atau peningkatan penyakit ini kerana warga emas ataupun populasi warga emas ini semakin tinggi. Dan itu juga bermakna Malaysia ni mungkin tidak melahirkan ramai anak atau begitu kan? Kalau warga emasnya populasinya lebih banyak. Mungkin boleh berlaku seperti apa yang berlaku di Jepun. Tapi kalau faktor kesihatan ni kita lihat, Malaysia ni antara negara yang mempunyai kadar obesiti tertinggi di Asia Tenggara. Ya, betul. Tapi itulah, kadang-kadang bila kita tegur orang tu rasa macam apa dia? Ada. Saya terkejut sebab nanti kan cakap takut sensitif. Tapi apa pun, jagalah kesihatan kita. Janganlah kita berbangga dengan orang kata apa, big ataupun fat is awesome. Tapi tak elok sebenarnya, tak sihat. Fizikal dan juga mental. Sebab kalau kita bukanlah kata kurus ataupun mempunyai figura yang seperti model itu bagus, tapi cukup sekadar menjaga kesihatan, diet pemakanan yang sihat, orang kata kurangkan apa, manis, kadar BMI itu, body mass index itu berada pada tahap yang betul dengan umur dan juga saiz badan kita ataupun ketinggian kita sudah cukup. Sebab kalau kurus ni pun boleh dapat diskaun banyak benda sebenarnya. Itu dekat mana tu? Ini yang kami nak bawakan kepada anda tu, cakap kalau kurus ni banyak diskaun. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Ni di Kuching, Sarawak, ada sebuah restoran yang menawarkan harga promosi kepada pelanggannya dengan potongan harga sehingga 50% sekiranya mereka cukup kurus untuk melepasi lintasan laluan yang telah dibuat. Ini dekat Kuching. Orang-orang Kuching, orang-orang Sarawak, kalau tahu dekat mana boleh komen di Instagram kami di 501 Awani, beritahu dekat mana dan mungkin berapa persen yang anda dapat diskaun bila dapat lepas palang-palang ni. Aduh, 100% tu kurus betul tu. Awak ni termenung tengah fikir ke dekat mana awak boleh lepas? Saya tengah fikir yang 100% tu kecil sangat tu. Anak saya kot masuk boleh. Lebih kurus lebih banyak diskaun kan? Okey. Itu santai-santai sikit lah. Gigi cakap pasal kurus ni terus perlahan Sebab saya suka tadi baca dia punya tu. 10%, baru nak baca. 20%. Okey. Tapi apa pun, kalau itu cerita sampingan lah, santai. Tapi kita nak bawakan kepada anda ni cerita apa yang berlaku di Kuru,
di French Guyana. Minggu lepas, hari Khamis, awal pagi Khamis, kita sudah lancarkan satelit MESAT 3D di French Guyana. Nak sebut pun susah, tapi mungkin ada yang... French Guyana, Amerika Selatan. Oh, baru tahu baru Google Apa pula awak Okey, ni? kita Masa hari itu kan kita bersama-sama pada 4 pagi. Okey, teruskan. Tapi kita lihat kejayaan itu sekaligus akan mampu meningkatkan faktor kebolehpercayaan kepenggunaan internet dan juga jumlah pengguna serta kestabilan rangkaian di kawasan luar bandar. Tapi Tapi ini kita bukan nak cerita pasal satelit. Tapi apa yang kita nak bawakan sebenarnya berapa ramai daripada kita sebenarnya tahu mengenai negara yang bernama French Guyana ini. Okay. Ada sesuatu yang unik mengenai negara French Guyana itu. Sebab apabila rakan setugas Naila Huda menghantar gambar, macam saya tengok macam dekat Kelebang ke? Bukan, dia maksudnya negara berada di garisan khatulistiwa, dia tropical country sama lebih kurang macam kita. Tapi ada yang menarik kita bersama dengan Naila Huda untuk saksikan apa yang menarik sebenarnya dekat French Guyana. Ya, dan juga laporan ini mengakhiri Awani Pagi pada jam ini dan itu saja buat daripada kami. Saya Jijak Ahmad. Saya Kiram, jumpa lagi. Setelah selesai pelancaran satelit MESAT 3D menaiki roket Ariane 5, akhirnya kami berpeluang untuk melihat, melawat huru French Guyana untuk melihat budaya, sosioekonomi di sini, apa sumber-sumber ekonomi di sini di luar kawasan pusat angkasa Guyana ataupun Guyana Space Center. Dan di sini saya ingin mengambil peluang untuk kongsikan sedikit tentang keunikan French Guyana yang saya kira bagi penonton kita pasti ramai yang tak tahu tentang keunikan, keistimewaan dan juga sejarah French Guyana ini yang terletaknya di Amerika Selatan, di Latin America, tetapi masih lagi sebahagian daripada Perancis sejak dijajah seawal abad ke-17. Tapi selain daripada penggunaan bahasa Perancis, penggunaan mata wang euro dan juga kalau kita lihat di sekitar kita ini banyak infrastruktur yang dipengaruhi daripada jajahan Perancis, tetapi kalau kita lihat juga banyak ciri-ciri di sini yang sama seperti di Malaysia. Ini berpunca daripada lokasi terletaknya French Guyana ini berhampiran dengan garisan khatulistiwa sama seperti Malaysia. Jadi kalau kita lihat cuaca, faktor iklim dan juga seni bina arkitektur di sini hampir sama di Malaysia. Dan untuk kongsikan lebih lanjut mengenai keunikan, keistimewaan French Guyana ini dan apa yang anda perlu tahu tentang French Guyana, saya bersama dengan Renata dari Ariane Space. Thank you so much, Renata, for joining me. If you can come in a little bit closer to share a little bit about French Guyana, which for a lot of the Malaysian audience, they don't know about this beautiful place. So what do you think the one thing that they should know about French Guyana? Okay, first they need to know where is it, because most of the people think that is an island. Yeah. So we are in South America between Brazil and Suriname. That is an ex-Dutch colony. Yeah. So it's in the middle. We have two borders. We have two borders here, Brazil and Suriname. But what do you think is so unique and special about French Guyana? The mixing culture. It's very unique because we have influences from all South America and from Europe and from Africa, because all the people are mixed from all those countries. You know what's also interesting about French Guyana that I found is that there are a number of Javanese people here, and I'm of Javanese ancestry myself, so I found it really interesting. Terdapat ramai sebenarnya penduduk orang Jawa di sini yang saya sebagai berketurunan orang Jawa agak teruja untuk dapat tahu mengenai adanya orang Jawa dekat French Guyana ini. Can you share a little bit about the Javanese population here, and what's interesting is also the delicacy is quite popular. Can you share Yes, about that? of course. The Javanese came here in the late 19th century after the Bagne, when French Guyana was a prison. The Devil's Islands in Saint-Laurent-du-Maroni was a prison. Yeah. Before was people from Europe, most of all was from France. Yeah. And then after we have all people from Asia and also Javanese people.
It's a little sad, but it's how the Asian came first to French Guiana. And after that, they didn't have family. And it was very far at this time and very difficult for them to travel. So they stayed here and started to mix with the local people that was there already. And of course, in French Guiana, we love Japanese food. Hopefully next time I come, I'll be able to cook you some of our Javanese delicacies. Oh, please. Yes, we wish. Yes, but before we wrap things up, I do want to ask a little bit about the economy here, which we know depends a lot on the aerospace industry, on the rocket industry here. But beyond that, if tourists were to come here, what can they find out about the industries, the economy here? Okay, before, on the early 80s, 90s, most of the economy depended on the space industries. Nowadays, it represents only 16 to 17% of the product in French Guiana. We have a lot of tourist people, but to come to see the jungle, to know about the history of the prison here, the Bagne on the Devil's Islands, with the famous prisoners as Dreyfus or Papillon. So they come to visit here and to have access to the rest of South America. We produce alcohol like rum from the sugarcane, we produce fruits, we produce a little rice, we produce meat here also, so people come more for the nature here. Okay. Not only for the space industry. Yeah. There's plenty more that I'd like to find out, but unfortunately, that's all the time that we have. Thank you so much for sharing with us some of the unique features and what's interesting about French Guiana. And hopefully, we'll have more time to explore French Guiana the next time we visit. Thank you so much, Renata. Itu antara keunikan dan keistimewaan French Guiana yang mungkin ramai antara penonton Astrawani yang tak berapa familiar, tak tahu mengenai sejarah dan keunikan di French Guiana ini. Dan itu saja perkongsian saya pada waktu ini langsung dari French Guiana. Saya Nala Huda, kembali kepada studio.